Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertama syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sesi tazkirah Ramadan kita, edisi 7.0. Insya-Allah malam ini kita akan bawakan satu tajuk yang baru. Kalau semalam kita membicarakan tentang hukum dan cara bacaan isti'azah, dan saya telah huraikan dengan detail bagaimana hukum, perbezaan hukum dan juga cara bacaan isti'azah. Jadi bagi yang dah terlepas, boleh lihat balik rakamannya semalam. Hari ini dan malam ini insya-Allah kita diberikan kesempatan bertemu sekali lagi, dan tajuk kita malam ini iaitu hukum dan cara bacaan basmalah. Ramai orang melakukan kesalahan sama ada pada pahaman ataupun cara bacaannya sendiri. Kalau kita lihat pada bacaannya, di situ ramai orang melakukan kesalahan pada harakat. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Yang betulnya Bismillah, la itu mestilah dipanjangkan dua harakat, kerana lafzul jalalah mestilah dibaca dua harakat. Itu mungkin poin yang pertama malam ini, yang mungkin ada teman-teman, sahabat-sahabat yang nak tolong tulis insya-Allah pada ruangan komen, kerana mungkin bukan saja sebagai rujukan dan ingatan kita, tapi mungkin teman-teman dan kawan-kawan kita, insya-Allah ahli keluarga kita yang akan bersama sebentar saja lagi. Jadi sebelum kita pergi kepada detail cara bacaan itu, jadi untuk saya terus bersemangat, insya-Allah kita minta sahabat-sahabat yang bersama dengan kita, kita tekan button share dulu, kita kongsikan dengan kawan-kawan kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah, supaya mereka juga akan dapat sesuatu daripada perkongsian ini. Dan untuk saya lebih bersemangat, minta kita berikan thumbs up insya-Allah dan juga heart sebelum kita mulakan. Baik, cara bacaan basmalah seperti mana saya katakan di awal tadi, Bismillah, la itu mesti dua harakat. Dia tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Dengar macam betul tapi sebenarnya salah. Jadi mestilah Bismillahirrahman, ma juga dua harakat, la dua harakat dan ma dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim, itu barulah lafaz bacaan yang betul. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita telah melanggar harakat. Pertama, keduanya kita kena perhatikan huruf-huruf, makhraj-makhraj huruf yang terdapat pada lafaz basmalah tersebut, iaitu Bismillah, Bismillah, la bukan lah, bukan Bismillahirrahman, tak betul juga kalau kita baca Bismillahirrahman, kerana ha itu pada perkataan Allah itu ha-nya ada baris sendiri, dia ada baris bawah. Bismillah, la saja dua harakat. Ha pedas, jangan baca hirrah, tak betul, kena rah. Bismillahirrahmanirrahim, haim juga ha pedas di situ. Diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya dua harakat, ma'ari li sukun, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita tak boleh waqaf dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Mestilah Bismillahirrahmanirrahim, baru berhenti sekurang-kurangnya. Baik, sekarang kita nak masuk kepada hukum bacaan basmalah itu sendiri. Kena ingat, dalam Islam ini ada semua perkara ada 5 hukum. Sama ada dia jatuh kategori wajib, sunat, makruh, haram ataupun mubah. Jadi kita nak tahu hukum membaca basmalah pada awal surah ini apa hukumnya, dan juga pada pertengahan surah juga apa hukumnya. Insya-Allah malam ini kita akan bincangkan dan kita akan lihat huraiannya bersama-sama. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa sekali lagi kita hit button share insya-Allah, dan jangan lupa berikan thumbs up untuk kita mulakan. Baik, kita lihat hukum yang pertama. Para ulama secara umumnya berpendapat bahawa hukum membaca basmalah pada setiap kali awal surah adalah sunnah.
Jadi mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin ini, poin pertama. Selain daripada poin yang tadi lah, ini dah poin yang kedua sebenarnya. Poin yang pertama saya huraikan tadi tentang cara kaedah membaca basmalah itu sendiri, bacaan yang betulnya bagaimana. Sekejap lagi insya-Allah kita akan buat pengulangan tentang tersebut. Sekarang kita lihat hukumnya dahulu. Yang pertama, poin yang pertama mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis di sini, iaitu hukum bacaannya sunat pada awal surah. Keseluruhannya surah Al-Quran ini ada 114 surah. 114 surah. Jadi poin ini mungkin ada teman-teman yang tulis keseluruhan Al-Quran ada 114 surah. Jadi pada 112 surah hukumnya sunat. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis 112 daripada 114 hukumnya sunat. Baik, dua lagi macam mana? Dua lagi pada surah Fatihah ianya wajib. Maksudnya kalau surah Fatihah kita tak baca bismillah, tidak sempurna surah Fatihah tersebut, kerana bismillah merupakan ayat yang pertama. Kalau tiba-tiba terus kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya kita terus loncat masuk ayat yang kedua. Kita telah tinggal ayat pertama. Berbeza dengan surah-surah yang lain, surah Al-Ikhlas contohnya, bismillah pada surah Al-Ikhlas di awal surah itu kalau kita baca hukumnya sunat. Maksudnya sunat itu kalau buat dapat pahala, tinggal tidak mendapat dosa. Manakala sesuatu yang wajib seperti pada surah Fatihah, kalau kita buat mendapat pahala, kalau kita tinggal mendapat dosa. Itu ta'rifan ataupun definisi wajib. Jelas diharapnya setakat itu. Macam mana, okey ke tak okey? Mungkin dapat beri komen macam mana, mungkin ada pendapat-pendapat ataupun cadangan ataupun persoalan yang nak diajukan, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen untuk sama-sama kita bincangkan. Yang pertama saya ulang sekali lagi, keseluruhannya 114 surah, 112 hukumnya sunat. Baik, surah Fatihah 1 hukumnya wajib. Setelah ada satu lagi hukum surah apa? Surah At-Taubah. Ada satu surah dalam Al-Quran nama surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Dia ada dua nama. Surah itu surah yang sama tapi ada dua nama, sama ada dikenali sebagai surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Tidak ada basmalah padanya. Maksudnya kalau sahabat-sahabat buka Al-Quran selepas surah Al-Anfal, surah At-Taubah itu, dia tak ada perkataan bismillah. Baik, kenapa dia tak ada bacaan perkataan bismillah? Kerana surah At-Taubah ni dia memulakan dengan ayat-ayat tentang peperangan. Ianya bersalahan ataupun bertentangan dengan sifat bismillah itu sendiri, bererti aman, keamanan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, itu represent peace. Bertentangan dengan ayat pada surah Al-Bara'ah ataupun Taubah itu, ianya menceritakan tentang peperangan, ketegasan. Jadi dia tak tally lah, dia conflicting each other. Jadi oleh itu padanya tidak terdapat basmalah. Jadi jangan pula kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulakan bacaan surah Al-Bara'ah. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis poin yang penting tersebut bagi rujukan kita juga, insya-Allah, supaya kita lebih mengingati. Dan diharapnya perkongsian malam ini dapat diberikan perhatian betul-betul, kerana ada perkara-perkara yang penting, yang mungkin sebelum ini kita salah amal, kita tersilap melakukannya. Jadi insya-Allah kita akan membetulkan kesalahan tersebut, dan insya-Allah mulai daripada saat ini dan seterusnya kita dapat beramal dengan amalan yang betul, khususnya tentang cara bacaan basmalah ini. Baik, jelas di situ 112 sunat, surah Fatihah wajib, manakala surah Al-Bara'ah ini hukum yang paling kuat mengatakan haram membaca basmalah. Tetapi ada juga yang menyatakan makruh, hukumnya makruh. Nanti kita lihat perbincangan tentang perbezaan pada hukum membaca basmalah di awal surah Al-Bara'ah. Boleh, insya-Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta.
hadis riwayat Abu Daud yang maksudnya setiap perkara baik yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Jadi oleh itu ulama menetapkan bahawa menjadi suatu perkara yang sangat dituntut, sunat, yang sangat dituntut untuk kita membaca bismillah pada awal surah. Apa juga surah kecuali dua surah saya nyatakan tadi, bismillah kerana dianya wajib dan al-bara'ah kerana ianya haram, dan ada pendapat mengatakan makruh. Baik. Lafaznya bagaimana? Lafaznya seperti mana yang saya kongsikan di awal tadi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaz yang betul. Jangan pula kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah, kerana lafzul jalalah dua harakat. Saya ulang sekali lagi, dia mestilah Bismillah, la itu dua harakat, Hirrahma, ma itu juga dua harakat, Nirrahim, dan waqaf dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Dia tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan cara bacaan yang salah. Jadi insya-Allah kita dapat beramal dengan amalan yang betul, insya-Allah mulai daripada saat ini. Baik. Sebelum itu, yang belum lagi menekan button share, insya-Allah boleh bantu saya, kita panjang-panjangkan ilmu ini. Semoga sahabat-sahabat bukan sahaja insya-Allah mendapat pahala menuntut ilmu, tetapi juga mendapat pahala berkongsi ilmu yang berterusan, insya-Allah. Selagi mana ada teman-teman ahli keluarga kita yang dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang kita berikan, kita juga dapat mendapat pahala daripada amalan mereka tanpa mengurangkan pahala mereka yang beramal. Baik, sekarang kita lihat cara bacaan basmalah. Di sana terdapat 3 cara bacaan. Kalau semalam kita bicara tentang isti'azah, ada 4 cara bacaan. Malam ini kita lihat basmalah ada 3 cara bacaannya, khususnya bila kita baca di antara 2 surah. Baik, kalau di awal surah saya dah bagi tahu tadi, kita dah jelaskan, diharapnya sahabat-sahabat dah jelas tentang huraian tadi, tentang hukum basmalah tadi, ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita nak baca bila kita baca satu surah habis, kemudian kita nak sambung surah yang baru. Bagaimana cara nak bacanya? Baik, di sana terdapat 3 cara bacaan. Mungkin teman-teman ada yang nak tolong tulis poin ini. Cara bacaan yang pertama ialah bila kita baca di akhir surah tersebut, ayat terakhir, kita berhenti, kemudian kita baca basmalah, kita berhenti dan kita mulakan surah yang baru. Ini cara yang pertama. Contohnya saya bacakan di sini. Inna syani'aka huwal abtar. Saya waqaf, kemudian saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya waqaf dan saya mulakan surah ayat pertama, surah yang baru. Contohnya Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, itu cara yang pertama. Jelas, diharapnya sahabat-sahabat macam mana? Okey ke tak okey? Terima kasih yang tolong tulis poin ini, Hajah Tina Abdul Kadir. Semoga Allah memberkati usaha kita sama-sama dalam usaha menyebarkan ilmu Allah SWT ini. Itu cara yang pertama. Baik, kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua, kita baca di akhir ayat pada akhir surah, kemudian kita berhenti dan kita baca basmalah tanpa berhenti, sambung terus pada awal surah yang kita nak baca selepas itu. Contohnya, Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian saya waqaf dan saya terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu cara yang kedua. Saya ulang sekali lagi, cara yang kedua, kita baca akhir surah Inna syani'aka huwal abtar. Waqaf, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Begitulah, kita sambungkan basmalah dengan awal surah. Itu yang kedua. Baik, sekarang kita nak masuk cara bacaan yang ketiga. Boleh tak kita teruskan? Kalau boleh kita teruskan, minta bagi had dulu insya-Allah, minta beri had dan juga thumbs up
untuk saya teruskan cara bacaan yang ketiga. Baik, cara bacaan yang ketiga ialah dengan kita membaca akhir surah, kita tak berhenti, tak waqaf, kita sambung pada basmalah dan juga tidak berhenti dan kita sambung pada awal ayat. Contoh, Inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Baik, itu cara yang ketiga. Sekali lagi, saya uraikan sekali lagi. Cara yang ketiga ialah tanpa kita berhenti pada akhir ayat pada surah dan kita terus sambung basmalah dan juga tidak berhenti, kita terus sambung surah. Sekali lagi dengarkan. Inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Baik, jelas Baik, kita tengok. Itulah ketiga caranya. Saya ulangkan huraian cara bacaan bila kita membaca satu surah, kemudian kita nak sambung surah yang baru, ada bismillah di tengahnya. Jadi, cara yang pertama, kita akhir surah berhenti, baca basmalah berhenti, kemudian kita baca awal surah. Cara yang kedua ialah dengan kita baca akhir surah berhenti, kemudian baca basmalah tanpa berhenti dan terus sambung ayat. Dan cara yang ketiga, baca akhir ayat pada satu surah tak berhenti, maksudnya kita terus wasal pada basmalah dan juga tidak berhenti, terus wasal pada awal ayat. Yang tak bolehnya macam mana? Yang tak bolehnya cara yang keempat ini. Cara keempat ni jangan buat. Cara yang keempat ini jangan buat. Apa dia? Kita baca akhir ayat pada sesuatu surah, kemudian kita sambung pada basmalah, kemudian kita berhenti. Yang cara ini tidak boleh. Cara ini tidak boleh. Pangkah. Ya, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin yang penting ini. Kalau kita nak sambung terus, kita sambung terus. Maksudnya akhir ayat, basmalah dengan awal surah. Tiga-tiganya sambung. Kita tak boleh, jangan buat yang ni akhir surah, basmalah, kemudian berhenti baru awal ayat. Ini cara yang salah. Saya bacakan cara yang salah. Inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, kemudian barulah qul ya ayyuhal kafirun. Itu merupakan cara yang salah. Macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, insya-Allah jangan lupa menekan button share, kita kongsikan dengan teman-teman dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Juga sebagai selingan bagi teman-teman yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas, nak belajar balik daripada makhraj huruf, insya-Allah boleh layari www.cepatquran.com, cepatquran.com, insya-Allah, untuk ketahui lanjut bagaimana kita belajar balik daripada asas, makhraj huruf, hukum tajwid, mat dan sebagainya, back to basic, insya-Allah, dengan satu kaedah yang sangat mudah. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh baca lanjut pada website tersebut. Baik, kita teruskan sekarang ini huraian tentang bagaimana cara bacaan basmalah antara surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Baik, saya bagi tahu pada mukadimah tadi, pada awal tadi, At-Taubah, surah At-Taubah dia tak ada basmalah. Jadi macam mana kita nak baca akhir surah Al-Anfal? Contohnya sahabat-sahabat baca tadarus Al-Quran ataupun tilawatul Quran. Jadi habis surah At-Taubah nak terus sambung pada habis surah Al-Anfal nak terus sambung pada surah At-Taubah. Macam mana cara nak bacanya? Baik, sekarang kita insya-Allah akan lihat bersama-sama. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, insya-Allah boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita dapatkan komen dulu dan jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart, dan kita hit button share, insya-Allah kita panjang-panjangkan perkongsian pada malam ini. Baik, sekarang kita lihat adapun bacaan antara akhir surah ayat pada surah Al-Anfal dengan awal ayat surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah tersebut tidak dimulai dengan tulisan basmalah. Sahabat-sahabat boleh cek di Al-Quran nanti,
surah Al-Bara'ah ataupun At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pula kita pandai-pandai pergi baca. Walaupun dia di awal surah, jangan kita baca. Memang dalam Al-Quran pun tidak dituliskan. Baik, cara nak bacanya macam mana? Ada 3 cara bacaan. 3 cara bacaan. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin yang nak saya sampaikan ini, iaitu berhenti di akhir surah Al-Anfal. Maksudnya kita baca akhir surah Al-Anfal, sekejap lagi kita bacakan contoh dia. Kita berhenti, kemudian menyambung bacaan dengan awal surah At-Taubah. Ini cara yang pertama. Ingat dia ada 3 cara. Cara yang pertama dia ialah, contohnya saya bacakan di sini. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf. Itu akhir ayat surah Al-Anfal. Kemudian kita nak sambung surah At-Taubah tanpa perlu baca basmalah, terus mulakan pada ayat Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Itu cara yang pertama. Saya ulangkan sekali lagi. Kita baca akhir ayat surah Al-Anfal dan berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Itu cara yang pertama. Baik, sekarang kita lihat cara bacaan yang kedua. Cara bacaan yang kedua iaitu kita berhenti sekejap tanpa bertukar nafas, yakni kita berikan saktah. Kalau sahabat-sahabat baca Al-Quran, jumpa huruf sin kecil, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin penting ini. Kalau baca Al-Quran, jumpa huruf sin kecil di atasnya, itu menunjukkan hukum saktah. Saktah itu apa? Berhenti tanpa mengambil nafas baru. Maksudnya kita pause bacaan itu tanpa kita lepaskan nafas dan tarik balik nafas. Kalau kita ambil nafas baru, dah tak jadi saktah lah. Caranya macam mana? Innallaha bikulli syai'in alim. Itu kalau kita berhenti. Tapi kalau kita nak sambung, dia jadi hukum saktah, dia jadi alim. Kemudian kita sambung terus. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Dan cara yang ketiga, kita tak berhenti tanpa ambil nafas, kita sambung terus. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih ila akhir ayat. Di situ hukumnya jadi apa? Di situ jadi hukum iqlab, kerana alimun, tanwin 2 di depan, kemudian sambung terus pada bara'atun, ba, huruf ba. Tanwin bila dalam Al-Quran bila bertemu dengan huruf ba, jadi hukum iqlab. Iqlab itu apa? Iqlab ialah menukarkan bunyi nun matinya itu. Jadi alimun dah tak jadi mun, dah jadi mum. Jadi tukarkan kepada mim yang nipis dengan kadar panjang 2 harakat. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis poin tersebut. Sebab tu saya beritahu huraian pada malam ini, perkongsian pada malam ini, sahabat-sahabat kena berikan perhatian betul-betul, kerana ada perkara-perkara yang mesti kita ingat ya. Kalau tak dapat ingat, insya-Allah boleh diulang balik insya-Allah rakaman perkongsian video ini. Baik, di situ jadi hukum bacaannya iqlab. Iqlab maksudnya kita tukarkan bunyi tanwinnya, nun matinya kepada bunyi mim yang nipis dengan kadar 2 harakat. Sekali lagi dengarkan. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih ila akhir ayat. Ya, begitulah 3 cara bacaan bagaimana bila kita nak membaca di akhir surah Al-Anfal dan nak sambung terus pada bacaan surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Jadi permulaan surah At-Taubah tidak terdapat tulisan ayat basmalah. Maksudnya kalau kita cek dalam Al-Quran pun memang tidak ada surah perkataan bismillah di sana.
kerana surah ini diturunkan dalam perintah peperangan. Ini seperti mana saya beritahu pada awal introduction tadi, kerana kandungan ayat pada surah At-Taubah ini dia bermula dengan kisah peperangan. Dianya bertentangan ataupun bersalahan dengan sifat basmalah itu sendiri yang bersifat aman. Aman. Jadi begitu juga yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang memang kita kata pakar lah, pakar dalam ilmu qiraat ini. Dia juga pernah bertanya kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang kenapa tidak ditulis bismillah pada surah Al-Bara'ah. Maka jawab Ali bin Abi Talib, yakni radhiyallahu anhuma, kerana basmalah itu aman sedangkan Bara'ah itu tidak aman kerana ianya diturunkan waktu peperangan. Itulah penjelasan daripada dua orang sahabat yang dapat kita ambil pahaman, dan insya-Allah kita beramal dengannya mulai daripada saat ini. Jadi para ulama qurra, yakni para ahli qari al-Quran, yakni mereka yang muktabar dalam ilmu tajwid, bersepakat membaca basmalah pada awal tiap-tiap surah, yakni keseluruhan al-Quran itu, dan meninggalkan pada surah At-Taubah. Semuanya berpendapat begitu. Maksudnya sunatnya saya bagi tahu tadi, dalam keseluruhan 114 surah yang ada dalam Al-Quran, 112 surah sunat dibaca. Surah Al-Fatihah wajib dibaca kerana memang dia merupakan ayat yang pertama, dan juga pada surah At-Taubah itu tidak dibaca. Tidak dibaca. Jadi membaca basmalah di awal surah At-Taubah itu adalah bersalahan. Itu tidak betul. Jangan dibaca. Tidak ditulis pada permulaannya dalam Al-Quran dan diturunkan pada waktu peperangan. Jadi mereka berpendapat menghukumkan, jadi makruh membaca basmalah sesudah awal ayat atau di pertengahannya. Tetapi kalau kata dalam surah Al-Bara'ah itu sendiri, sahabat-sahabat baca mungkin 1-2 muka surat, sahabat-sahabat berhenti, kemudian nak sambung balik, ulama berpendapat hukumnya makruh. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tolong komen, nak tolong tulis maklumat tersebut ya. Kalau kita baca dalam pertengahan surah At-Taubah, hukumnya makruh baca basmalah. Makruh. Jadi kalau macam tu nak buat macam mana Ustaz? Kita hanya perlu membaca isti'azah. Memadai dengan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi terus baca isti'azah dan terus sambung ayat tanpa perlu kita membaca basmalah pada pertengahan surah At-Taubah. Pada awal surah At-Taubah kita dah bagi tahu tadi, dia tidak dibaca. Ini pada pertengahan surah At-Taubah, hukumnya makruh. Jadi adalah lebih baik kita tinggalkan tanpa perlu baca, dan terus baca isti'azah dan terus sambung pada ayat. Jadi begitu juga kita dapat lihat ini pendapat daripada Syekh Ar-Ramli, memakruhkan membaca basmalah di awal surah At-Taubah dan menghukum sunat membacanya sesudah awal ayat atau di pertengahan. Ini adalah satu pendapat yang lain. Tetapi yang majmuk ulama ataupun kita kata kebanyakannya adalah berpendapat seperti mana yang saya kongsikan di awal tadi. Jadi begitulah, diharapnya perkongsian malam ini sedikit sebanyak memberikan maklumat, pengetahuan kepada teman-teman pecinta Al-Quran semua. Jadi jangan lupa, insya-Allah, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian malam ini satu perkongsian yang bermanfaat, hit button share, kita kongsikan dengan teman-teman dan ahli keluarga kita supaya mereka juga dapat beramal dengan amalan yang betul seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa berikan saya thumbs up jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, dan jangan lupa berikan heart, insya-Allah, tanda kasih dan sayang kita kepada Al-Quran. Sebelum kita berakhir, sekali lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk sama-sama kita mendapatkan pahala khatam Al-Quran seperti mana mafhum hadis yang diberikan ataupun disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni satu kali bacaan surah Al-Ikhlas bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Yakni bagi sesiapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, yakni surah Qul Huwallahu Ahad, maka dia mendapat pahala khatam Al-Quran. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat, insya-Allah sama-sama kita melakukan amalan ini. Insya-Allah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang dirahmati Allah kerana baru saja mendapatkan pahala khatam Al-Quran untuk malam ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan amalan tersebut sehinggalah akhir hayat kita. Kita pastikan setiap hari, sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh khatam Al-Quran setiap hari pun, kita mendapat pahala khatam Al-Quran setiap hari sehinggalah hari terakhir kita mendiami bumi ini, insya-Allah. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan juga menerima amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hayat kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, saya nak mengajak sahabat-sahabat kita berdoa ringkas bersempena kita ambil keberkatan bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa kulli a'malina innaka antas sami'ud du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih bersama-sama kita malam ini. InsyaAllah sekali lagi, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, hit button share, kita kongsikan. Dan jangan lupa yang nak belajar Al-Quran daripada asas, boleh layari www.cepatquran.com. InsyaAllah belajar balik, kita perbetulkan balik daripada makhraj huruf, kita betulkan balik panjang pendek bacaannya dan hukum-hukum tajwid, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Yang baik daripada Allah, yang kurang dan silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Terima kasih.